Kalau saya jadi pengurusi, kalau saya jadi tukang baca khutbah, saya kata apa? Anak-anak muda, anak-anak rantau, ustaz ni gemas bukan rantau, anak perantauan lah, payah betul. Dia duk faham rantau lagi ustaz ni. Anak-anak perantauan yang balik, bersyukur kita pada Allah, tahun ini kita boleh balik kampung, bergaya bersama insan tersayang. Saya sebagai imam di masjid ni nampak kereta tuan-tuan bermacam-macam. Ada yang BMW, yang pakai BM tu hangguk, aku lah tu tadi. Ada anak bangsa saya yang pakai Mercedes. Wah, alhamdulillah, saya bangga jadi orang gemas. Yang mana anak-anak kita berjaya belaka. Makcik belah sana cuit kawan dia, anak saya lah pakai Mercedes tu. Mata kejap pejam, kejap buka, kejap pejam buka. Tuan-tuan, bantulah masjid kita. Itu dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, dulu-dulu kalau berlaku sesuatu perkara, lambat kita dapat maklumat. Zaman telah beredar, apa yang berlaku di mana-mana sahaja pun sampai kepada kita dengan cepat sekali. Sama ada berita yang berbentuk cerita, berita yang berbentuk gambar, video dan sebagainya. Macam kita petang ni lah, sekarang ni kalau disiarkan secara langsung dalam media sosial, seluruh dunia boleh tengok kita ni dalam sekelip mata saja. Dulu kalau berita kematian, kadang-kadang satu kampung pun tak tahu lah bila meninggalnya. Sekarang tiap-tiap hari berita Al-Fatihah keluar dalam YouTube, keluar dalam Facebook, keluar dalam TikTok. Setiap hari keluar Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Satu hari nanti gambar kita pula keluar Al-Fatihah. Gambar saya Al-Fatihah dah keluar dah 2016 dulu. Tapi hidup balik tu yang pelik tu. Hidup balik 2016. Dia kata sudah meninggal Ustaz Kazim. 2022 ada lagi. Tuan-tuan yang saya hormati, di antara benda yang selalu kita mendengar tentang berita, macam semalam kecoh orang nampak gambar kalimah Allah di Kedah malam 27 Ramadan. Kecoh pakai heboh pula, gambar orang berdoa lah, tadah tangan lah, apa dah sebar. Kita pun share sekali, share. Itu gambar tentang kalimah Allah di awan, share laju. Yang laju juga kalau ada orang perempuan pergi seram 7E pun laju juga. Laju dia pergi serang 7E tu, mengamuk di 7E, udah ramai orang tengok. Laju juga kalau kita menyanyi lagu raya pakai singlet, pakai rantai, gedik, lagi laju yang tu tuan ni. Mana faham, tak faham sudah ni. Orang raya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketakwaan. Kita pula hari ni sambut raya duk gedik. Apa kejadah tuan ni. Puasa cantik-cantik, Ramadan indah-indah, disambut Ramadan, dihabiskan Ramadan dengan Syawal, buat benda yang kurang ajar pula ni. Baik, tuan-tuan, satu benda yang akan sampai kepada kita, nama dia ialah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hari ini kita baca sahabat kita meninggal, cikgu kita meninggal, kawan kita meninggal di dalam media sosial. Satu hari kalau izin Allah, kita pula akan dikeluarkan berita lahir bila, tarikh meninggal bila. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Sekarang ni bila tuan-tuan baca cerita tentang kematian, sekali kita baca, kalau kita baik hati, kita sedekahkan surah Al-Fatihah, bacaan pahala pada dia. Mai jenih pula ustaz yang kata tak sampai baca Fatihah, bid'ah pula, langsung tak baca. Dia baca Al-Fatihah, apa semua mati telah kembali ke rahmat Allah. Oh, meninggal dah. Terus dia scroll. Jenis yang baik sikit, dia baca Al-Fatihah. Lah, dah meninggal dah. Auzubillah minasyaitan. Aku hadiahkan Al-Fatihah ni pada dia. Baca surah Al-Fatihah. Lepas tu,
Lepas kau baca surah Al-Fatihah pada dia, lepas kau scroll gambar dia meninggal, apa yang kau buat? Tak ada apalah ustaz, pergi ke dapur lah, tengok apa nasi ada. Habis tu tengoklah apa, buka televisyen, cerita Korea ke, cerita Melayu ke, cerita Indonesia ke. Dah lupa dah tentang orang yang mati tu. Dah tak ingat dah orang yang mati tu siapa, dia sakit apa. Yang kita duk sibuk sekarang ialah urusan kita. Kita dah lupa orang mati tadi. Kita sibuk dengan urusan sakit kita, kita sibuk dengan urusan anak-anak kita, menantu kita. Orang yang mati, yang kita baca berita dia dalam laman sosial tadi, kita dah tak ingat dah. Kita tak ingat, tapi si mati duduk dalam kubur. Arwah tah di mana ruh dia. Si mati berada dalam kubur. Orang lain dah lupa dia, tapi dia duduk dalam kubur, dia berhadap seorang-seorang. Berhadap dengan malaikat. Malaikat jenis tak senyum pula. Malaikat muka nakir, bukan jenis senyum macam kita ni. Kita senyum, walaupun kita ni polis, senyum. Oh bagus, polis tu senyum je dia. Malaikat kalau jenis senyum, boleh kau tim. Apa khabar kat? Pengikat je, buat kamu. Malaikat tuan-tuan, yang nak menghadap kita seorang. Yang nak menghadap malaikat kita seorang. Yang kedua nak menghadap ular kalau jengking dalam kubur. Ular di dunia ni pun kita boleh menjerit. Tak apa ular dalam dunia. Datang kita panggil bomba, datang bomba. Telefon Jepam. Panggil Jepam, datang Jepam. Begini pegang kepala ular, boh lah guni jalan. Agak-agak ular dalam kubur Jepam tolong ke? Tak ada. Ni makcik-makcik saya bagi petua ni, kalau ular masuk dalam rumah, cara nak ngalau dia. Kalau ular tudung sela ke apa, tudung sela, cara dia ya, pergi ke dapur, ambil bawang putih, potong 2 bawang tu, bawa pelan-pelan dekat hidung ular tu. InsyaAllah ular tu lari. Kalau berani lah ya. Ambulans datang lepas tu. Yang mana faham, tak faham sudah. Jangan dibuat pula. Kena tangkap saya kan, mengajar ajaran sesat. Begitulah juga bila kita duduk dalam kubur berseorangan, gelap. Bukan ada tenaga nasional. Sunyi, bukan ada kawan. Rumah yang sunyi, tempat yang gelap. Nak dapat tempat yang cerah, nak dapat tempat yang lapang, nak dapat nikmat dalam kubur, salah satu syarat ialah mati dalam husnul khatimah. Bila mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Apa dia ustaz? Mati dalam husnul khatimah, mati dalam baik. Hari Jumaat, meninggal pada hari Jumaat, malam Jumaat, itu tanda-tanda mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan mati baik jadilah, mudah-mudahan. Tapi ustaz, kawan saya tu meninggal hari Jumaat pun salah, tapi dia tak semayang ustaz. Tapi dia ialah meninggal Jumaat, tapi dia tak semayang. Ya, apa masalah? Dah ajal dia. Masalah dia tu imam saya meninggal hari Rabu. Yang semayang hari Rabu, yang tak semayang hari Jumaat. Macam mana cerita ni ustaz? Kita nak selamat daripada munkar dan nakir punya soalan tu, husnul khatimah. Kan senang tuan-tuan nak jawab soalan periksa pun susah. Ni adik-adik anak-anak kita ni bertahun belajar, 5 tahun nak jawab SPM. Nak jawab soalan tu, soalan periksa tak sampai 2 bulan, sebulan lebih aja.
Tapi belajarnya 5 tahun. Lepas tu macam mana nak jawab soalan munkar nakir dalam kubur ni? Sebut betul-betul munkar dan nakir. Sebab dulu saya pergi ceramah dulu 5-6 tahun dulu. YB datang ceramah, resmi ceramah saya. Ceramah agama ini merupakan satu usaha amar makruf munkar nakir. Saya terpegun dengan ucapan dia yang begitu bernas sekali. Ceramah agama ni satu usaha amar makruf munkar nakir, kata dia. Udah tersedak bukan nakir laku buat apa petik nama aku oi, kata dia. Amar makruf nahi munkar, bukan amar makruf munkar nakir. Kadang-kadang termerapu lah, tersasun lah ustaz. Nak lepas daripada munkar nakir tu. Apa susah ustaz? Waktu kita nak mati, kita tulis siap-siap Allahu Rabbi, tulis dekat kain kapan tu. Jadi bila nak bungkus mayat, bahagian yang tulis tu betul-betul letak tang mata. Jadi kalau dia tanya, kita buka, buat, silakan. Dia bukan jawab dengan belajar 5 tahun di sekolah, dia bukan jawab dengan hafaz di sekolah 5 tahun, nak jawab soalan muka nakir. Jadi macam mana nak dapat? Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, kau matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Tolonglah ya Allah. Macam mana cara dia tuan-tuan? Salah satu cara dia ialah sedekah. Sebab tu Nabi SAW dia sebut as-sadaqah tamna mitatassu. Di dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Sedekah itu tamna'u, dapat menghalang kamu daripada mati yang buruk. Salah satu benda yang boleh menghalang kita mati dalam keadaan buruk ialah bersedekah. Dan sekarang kita berada 3 hari 4 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik sedekah ialah sedekah di bulan Ramadan. Bila pembantu saya beritahu ada jemputan ceramah di Gemas, saya tanya, ceramah apa Ceramah untuk pembinaan surau, wakaf surau. Nak terima tak Datuk? Saya tanya, kosong tak kosong? Ada tempat ni ustaz. Cancel tempat tu, terima yang Gemas. Walaupun jarak rumah saya daripada rumah saya ke tempat tuan-tuan ni 5 jam. 5 jam. Bukan dekat tuan-tuan. Dari sini nak ke KL pun 3 jam. KL nak ke rumah saya pun 2 jam setengah. Saya kata jalan 5 jam. Puasa pula, kan ada air pun. Setitik pun tak ada air atas meja ni. Saya kata jom pergi, terima, tukar tarikh hak orang petang ni, malam ni, bagi tarikh lain. Kita bagi dekat Gemas Sekolah Menengah Agama ni, dengan masjid. Sebab apa? Sebab saya teringat dengan satu ayat Al-Quran di dalam surah Fussilat. Ayat 33 Allah Ta'ala kata, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang kata-katanya lebih baik daripada orang yang mengajak pada jalan Allah dan melakukan amal saleh, dan dia mengatakan bahawa aku menyerah diri kepada Allah, aku adalah Muslim. Kata Allah dalam surah Fussilat itu orang terbaik. Ada 3 orang terbaik, ciri dia. Pertama, da'a ilallah, orang yang menyeru pada jalan Allah. Saya kata saya nak seru pada jalan Allah untuk orang bersedekah, orang berwakaf dalam bulan Ramadan. Ustaz pergi ke Masjid Gemas itu, ustaz nak ngajak orang bersedekah. Yang datang tu pun ustaz budak sekolah juga. Mau bersin budak-budak ni nak sedekah.
Tengok tu, anak-anak muda kita tu, 3 4. Lejah. 3 nak sedekah apa? Duit pun mak pak bagi. Tengok makcik belakang. Saya hari tu buat ceramah di mana kah? Ceramah apa nama untuk nak besarkan surau. Kemudian ada pula YB datang nak bagi sumbangan untuk fakir miskin di surau. Program yang sama. Yang datang tu pun nak terima sumbangan fakir miskin, dia nak derma apa? Sebab tu saya kata gunakan Facebook kita. Kita tak seduk kira budak-budak sekolah hak main, itu seduk kira dia orang. Tapi kita duk tengok berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa puluh ribu sahabat kita di alam maya yang menonton rancangan kita ni. InsyaAllah tuan-tuan, 400 ribu yang kita nak cari untuk pembinaan surau kita, baki kita ni, Allah tolong. Sebab ramai di luar sana tu yang nak ambil kesempatan di bulan Ramadan yang terakhir ni, nak bersedekah, nak dapat ganjaran 700 kali ganda ni. Dengan sebab kita bersedekah, yang amalan sunat pula dapat pahala wajib. Jadi saya menyeru pada sahabat-sahabat yang sedang menonton rancangan kita sekarang ini, boleh untuk sama-sama menyumbang kepada tabung pembinaan surau kita yang baru di sekolah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, sedekah ni rupa-rupanya salah satu cara nak menghalang mati dalam keadaan buruk. Baik, mati buruk, mati baik. Mati baik apa tanda? Banyak tanda-tanda mati baik. Pertama, dahi berpeluh. Sebab tu kalau kita jumpa mayat dahi berpeluh, larilah. Jumpa mayat duduk tengah jalan, mayat, lari. Jarang orang pegang mayat tu, kan? Tapi kalau kita ziarah mayat, kita pi rumah dia, ziarah dia, kita tengok atas katil bujang, kita selak kain batik dia, tengok-tengok di dahi ni berpeluh, itu tanda mati dalam baik. Tak payah akak-akak pergi ambil kain tuala good morning, pilak peluh tu pula. Mana datang je peluh ni, bodoh betul kau ni. Tak payah lap, itu tanda-tanda mati baik. Dia tengok mayat bapak dia, kering je dahi ni. Dia pergi ke dapur, pergi ambil spray iron tu. Orang selak, oi berpeluh, kata dia. Bila tutup balik muka, kering pula. Peluh takkan kering. Berbeza dengan kita sembuh air. Sembuh air akan kering, peluh takkan kering. Sebab tu tak payah lap. Yang kedua, yang saya sebutkan tadi, pada hari atau pada malam Jumaat, alhamdulillah, mati baik. Yang ketiga, mati di dalam kita nampak dalam keadaan melakukan ibadat. Ada yang mati sedang semayang, ada yang mati sedang baca khutbah. Ada tu imam yang meninggal ketika jadi imam, sedang sujud, mati tuan. Ada yang sedang bertakbir raya, meninggal. Subhanallah, mati dalam husnul khatimah. Yang seterusnya, mati dalam keadaan sakit perut. Sakit perut sini dengan sebab apa? Dengan sebab dia bersalin. Yang ni kita tak dapat lah. Mau laki-laki. Saya pun sedang mengandung ni ustaz. Pulang lah bang, pulang kat bang. Nampak benar nipunya. No, dapat kat makcik sebelah tu. Dapat syahid dia. Salin. Atau mati lemah. Mati lemah ni bukan sebab cari penyakit. Memang lemah lah. Dia pergi ke laut, kena ombak, jatuh, mati. Mati baik tu. Mati terbakar dia. Mati lemah. Tapi kalau mati lemah tu saja cari nahas, lain. Dah tahu ribut bergelora, ombak bergelora, tingginya macam kapal lah. Dia tetap nak pergi menangkap ikan. Dia tolak je sampan. Isteri jerit, abang nak ke mana?
Cari rezeki, tangkap ikan. Itu bukan cari rezeki, itu cari mati bang. Kalau mati pun abang tak dikira mati baik. Sebab apa? Abang gatal pergi buat apa? Tuan-tuan yang saya muliakan, mati buruk tu apa? Ini dia. Hak kata nak ngucap tak boleh. Mati baik boleh ngucap. Dan tuan-tuan kena ingat, yang duk mengucap dalam drama bila mati itu drama. Ya Allah, cantiknya mati dia, ngucap. Itu arahan pengarah filem. La ilaha illallah. Pum, mati. Ui, manisnya rupa. Hakikat dia tuan-tuan bukan macam itu. Jarang ada dalam drama orang nak mati dibuatkan babak dia mati tu. Sedangkan itulah bunyi orang nak mati. Nama dia apa? Ghargharah. Nyawa dah sampai ghargharah. Dia bukan ingat apa dah masa itu. Nyawa bila dah sampai ghargharah, dia bunyi. Yang kedua, apa tanda nak mati? Mata duk tengok di atas. Mata duk tengok di atas. Sebab tu kalau kita pergi ziarah orang mati, dia dah memandang, panggil anak-anak, oi, cepat. Ayah korang dah memandang. Memandang apa? Memandang ke atas. Jangan duk menyembang lagi ayah. Ayah tengok apa ayah? Masa itu kau ajar dia mengucap. Bukan suruh mengucap, ajar mengucap. La ilaha illallah. Cukup. Tak payah nak sebut sampai wa asyhadu. Tak payah. La ilaha illallah cukup dah. Tak payah sebut ayah, ikut ayah ya, ikut saya ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayah dia pun ikut. La ilaha. Ayah, la tu 4 harakat ya. La. Tuan-tuan sepak budak ni tuan-tuan. Dia boleh kira tajwid pula depan orang nak mati ni. Bengong ke apa benda ke? Orang yang nak mati bukan boleh macam kita. Asyhadu alla. Itu azan. Orang yang nak mati ni ikut senang dia. La ilaha illallah. Itu ngucap itu. Sebab itu kalimah la ilaha illallah adalah kalimah yang paling senang disebut. Dia tidak perlu mencantumkan bibir. La ilaha illallah. Dia hujung lidah. La ilaha illallah. Kalau ada bibir susah. Ba, mim. Tapi la ilaha illallah tak payah cantum bibir. Hujung lidah dah boleh sebut. Soalan dia, kenapa orang yang nak mati ramai tak boleh sebut la ilaha illallah? Jenuh kita aja. Ayah ngucaplah ayah. Apa ayah komen ni? Apa dosa dia buat ni? Rupanya dia minta panjang umur. Tuan-tuan tahu tak, orang yang sakarat, orang yang nak mati, apa yang dia minta? Orang yang nak mati sakaratul maut tu, tanya dia, abang nak apa? Ayah nak apa? Awak nak apa? Kamu nak apa? Dia bukan boleh jawab. Tapi Allah yang bagi tahu pada kita apa yang orang nak mati tu nak. Allah bagi tahu. Apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Allah bagi tahu ketika nak mati, orang yang nak mati tu minta pada Allah, panjangkan umur aku walaupun sedikit. Laula akhartani, kalaulah engkau boleh panjangkan umur aku walaupun sedikit, wahai Tuhan. Minta nyawa, minta nyawa. Rupa-rupanya orang yang sakit, yang sakaratul maut tadi, minta supaya nyawa disambung, diberikan panjang sikit. Apa yang kau nak buat? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah. La ilaha illallah. Rupanya orang yang sakit nak mati tu, dia minta panjang umur sebab apa? Aku nak sedekah.
wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang soleh. Tolonglah wahai Tuhan, panjangkanlah umur aku nak sedekah. Siapa kata? Allah bagi tahu. Maka kata Allah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan diberi sambung umur kamu, tak akan dipanjangkan umur kamu, cepat pun tidak, lewat pun tidak. Dah kata mati, matilah engkau. Takkan kita dah sampai tahap sakaratul maut baru kita nak minta sedekah, nak bagi sedekah. Waktu kita hidup lesehat, lapang, boleh berjalan, boleh makan, boleh pergi pasar Ramadan, boleh balik kampung, boleh tekan minyak, boleh tekan brek, masuk gear balik kampung, 8 jam memandu. Waktu itu awak tak nak sedekah. Main bola berjam-jam, awak tak nak sedekah. Ada orang yang bangun, ingatkan kita dia bangun tu nak sembahyang tahajud, rupanya bangun sebab nak tengok Manchester lawan Chelsea. La ilaha illallah. Nasib baik Seri, kalau kalah confirm bengang. Malam 27 boleh pergi tengok Cristiano Ronaldo. Tang mana pahala kita pun tak tahu. Nak sembahyang 2 rakaat tak boleh. Engkau tak tahu bila engkau nak mati nanti, engkau minta panjang umur sebab engkau nak sembahyang. Waktu sembahyang kau tak nak sembahyang. Waktu boleh kau tak nak sembahyang. Waktu boleh sembahyang kau lapangkan masa untuk sembahyang tak boleh. Bila dah nak mati sangat-sangat, masa itu baru minta panjang umur sebab nak sembahyang. 2 benda ni tuan-tuan yang kita minta supaya Allah panjangkan umur kita waktu sakaratul maut. Pertama, aku nak sedekah. Tapi tiap-tiap kali kita masuk dalam masjid, berapa ramai yang sedekah. Yang curi duit masjid pun ada. Dia memancing, orang mancing di kolam ke, di sungai ke, dia mancing di masjid. Dia bubuh lidi, letak gam, sekali tarik, Allah, anak ikan RM1 dia. Masuk lagi, yang ni mak ikan RM10. Bubuh lagi, tarik-tarik RM100. Bapak, kata dia, jahat, curi. Bila ditangkap dia tu imam, bagi mandi mayat, udah bising pula. Kecoh satu Malaysia, tak patut jawatankuasa masjid memandikan dia dengan mandi mayat. Itu nak mandi apa? Takkan kita nak belai dia, curi duit ke? Ya Allah, kesiannya awak, sejarah entah ni. Dia tak tahu di masjid ni bukan setakat duit dicuri, tongkat mimbar pun dibelasah. Ni tuan-tuan nampak ni kapet ni. Hak tu lawa tu pink color tu cantik. Cantik. Dia curi kapet ni. Dia curi sejadah. Dia gulung kapet tak lori. Tok siap sampai. Nak bawa ke mana ni? Nak servis basuh. Pengusi suruh. Oh iya ke? Dengan tok siap usung sekali. Hoi, ya hoi. Datang sembahyang Zuhur, separuh kapet hilang. Pengurusi tanya siap, mana kita punya kapet? Tuan suruh basuh. Tadi datang dia orang dengan lori, saya tolong angkat sekali. La ilaha illallah. Tuan-tuan, dia jual dekat pasar karat. Pasar karat di Ipoh tu nama dia Lokin. Dia jual sejadah tuan-tuan, 3 RM10, 4 RM10. Bila kita selak di belakang dia, wakaf masjid dok. Astagfirullahalazim. Apa yang mereka curi? Quran. Quran tu tuan-tuan, setengah masjid mula-mula letak sampai 4 tahun tak dibaca. Langsung tak diselak semuanya. Memang cantik macam barunya. Dia datang bawa kotak je tuan-tuan. Yang ni cantik, yang ni cantik, yang ni cantik, yang ni cantik. Dia pikul Quran, buat keluar pada masjid, naik dalam kereta. Dia pergi rumah ke rumah. Encik, kami datang ni datang masjid sekian-sekian, kami nak kutip derma. Kalau encik bagi kami RM10, kami hadiahkan Quran. Kita pun buka Quran. Oh, masjid RM20. Habis Quran tu tuan-tuan, duit sapu kat dia. Dia curi Quran untuk konon-kononnya cari wakaf untuk masjid.
Tak lama lagi Quran punya cermin tu tuan-tuan kena kunci. Takkan macam itu. Sebab itu bila kita faham mati dalam husnul khatimah dan su'ul khatimah, Allah dah bagi tahu dua benda yang kita akan buat. Minta pada Tuhan supaya panjangkan umur aku, sikit pun jadilah wahai Tuhan, aku nak sedekah. So waktu tengah sihat ni takkan kita tak nak sedekah. Tuan-tuan, sedekah pula kebetulan dengan Lailatul Qadar bersamaan 1000 bulan. Kita ingat malam tadi Lailatul Qadar, mai pagi tadi terang benderang, cahaya matahari tu dia menyilau-nyilau cerah. Maknanya semalam tu insya-Allah bukan Lailatul Qadar. Kita sangka malam 27 malam semalam. Tengok pagi tadi cerah ke main. Sebab Nabi kata tanda Lailatul Qadar malam, siang pagi besoknya cahaya jadi putih. Cahaya matahari yang merah, oranye apa semua tu tak nampak dah. Dia tutup dengan warna putih kerana banyaknya malaikat yang naik ke langit selepas pada subuh. Tengok pagi tadi cerah habis sekarang. Kita try malam ni pula, taharau malam ni pula kita mengintai. Kok malam ni pula Lailatul Qadar. Tapi malam ni Ustaz 28 tak kira lah, kita mengendap juga. Tapi jangan mengendap saja, sembayanglah. Ni duk buka tingkap, Lailatul Qadar agama tutup, tidurlah. Cerdik punya makcik ni. Saya tiap-tiap malam tuan-tuan mengintai malam Al-Qadar ni di halaman rumah saya. 1:30 pagi saya tengok bintang. Tengok bintang, bulan tak nampak. Malam tadi pun saya ngintai lagi pukul 2. Pukul 2 pagi saya keluar rumah, saya tengok bintang banyak, langit cerah. Tengah-tengah duk tengok tu bunyi burung pula, kongkang. Saya kata confirm bukan Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar bunyi apa pun tak ada. Insya-Allah kebiasaan dia. Bunyi unggas ke tak ada, bunyi burung tak berkicau, bintang pun tak nampak, dan bulan tu dia jadi setengah macam mangkuk. Ada satu nama khas dia. Tuan-tuan tahu tak bila benda tu berlaku? Yang bintang tak nampak, yang sunyi sepi, dan bulan pula macam mangkuk, pinggan mangkuk. Yang tu saya jumpa malam 21 Ramadan. Dan besok paginya kalau tuan-tuan tengok, dia gelap putih semua. Saya kata malam ni ke Lailatul Qadar? Tengok malam semalam lah. Tapi tak apalah, puluh je lah sampai habis. Bila kita tiap-tiap malam kita buat, insya-Allah jumpa kot Lailatul Qadar. Kita duk tertanya-tanya, tah malam ni, tah malam ni. Kalau gitu kita buat tiap-tiap malam, insya-Allah kita kena Lailatul Qadar. Apa yang nak dibuat? Salah satunya ialah wakaf. Tuan-tuan dah dapat tu nota apa nama, print tu. Ada alamat cikgu, ada nombor telefon cikgu ke, ada nombor akaun ke, transfer saja. Sekarang tak payah beratur pergi bank makcik oi. Sekarang bank in saja, transfer. Makcik tak pandai ustaz oi. Makcik tak pandai, makcik suruh anak makcik buat. Yang ni saya nak nasihat pada pak cik dan makcik. Tuan-tuan ingat anak-anak tuan-tuan baik lah. Ingat boleh percaya ke kat anak sendiri? Mak dia wakaf 5,000. Mak dia wakaf 5,000. Mak dia kata kamu tolong transfer sekejap duit tu pada surau sekolah ni, dia orang nak buat sekolah. Anak pun transfer, tok tek, keluar dia punya tu, resip dia keluar. Ni mak, dah keluar dah ni 5,000 ni Alhamdulillah. Mudah-mudahan bila sekolah nanti buat surau budak-budak sembahyang dapat pahala pada aku dan kubur, ya Allah.
2 hari lepas tu, anak dia telefon bendahari PIBG. Dia telefon bendahari kelab guru. Ni cikgu ni ke? Saya hari tu tersilap masuk 5,000. Saya nak hantarkan pada anak saya, tertekan pula akaun surau sekolah. Ada tak nombor sekian-sekian? Dia pun WhatsApp dekat kita. Inilah dia. Betul lah. Akaun sekolah, akaun surau, nama tersilap masuk. Jadi saya minta balik 5,000 tu. Yang mak dia bagi, mak dia wakaf, mak dia ingat dah sampai pada pihak sekolah. Anak lagi cerdik pada mak. Dia telefon pihak, bak balik duit. Silap masuk. Cilakui betul tuan. Ni zaman sekarang ni. Sebab tu dengan anak sendiri pun tak boleh percaya sekarang. Melainkan kita sendiri pergi jumpa dengan cikgu tu. Ni wakaf saya. Cikgu pula tipu pula, tak bagi resit. Aduh. Ni masalah kita sekarang ni. Dengan siapa yang kita nak percaya tuan-tuan? Tapi bila kita tengok hak nak kutip derma ni, ustaz pengetua kita ada, PIBG dia pun ada, kita percaya. Pergi jumpa ustaz, ni saya wakaf. Dia pun tarik resit, prak bagi. Nah. Kita pun lega rasa. Saya cakap macam ni sebab ni pengalaman saya. Yang mak wakaf, bapak wakaf, tak sampai. Anak dia bagi masuk, dia tunjuk mak ni, ni. Tengok ni dah dapat dah masuk dah duit yang mak bagi suruh masuk tu. Terima kasihlah. Itulah mak nak tolong pun, nak tolong mak dalam kubur. 2 hari lepas tu dia telefon pula. Dia kata silap transfer lah, nak tukar. Mana boleh silap? Sebelum kau transfer duit kau, berapa kali kau reconfirm? Kau confirmkan account, kau confirmkan nama dia 2-3 kali, baru duit tu boleh transfer. Mana ada orang transfer lah pejam mata. Oh, tersilap. Perlu otak kan? Ini semua kelentong tuan-tuan. Sebab tu ibu-ibu, bapa-bapa hak mana nak wakaf, nak derma, salah satu cara dia, kita sendiri transfer. Yang kedua, kalau tak percaya pada anak-anak, jumpa sendiri dengan Ustaz Gani ni, nah ke wakaf. Saya percaya dengan Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang kedua yang saya sebutkan tadi, kata-kata yang paling baik sekali ialah wa amila salihah. Surah Fussilat tadi. Sebab tu saya duduk dalam kereta tadi tidur. Sampai Simpang 4, berhenti kat Petron. Letih. Tidur. PA saya kata, Datuk, lagi 1 jam tu. Jom. Saya tak sampai pula, marah orang pula. Letih. Penat tuan-tuan ni nak balik pula. Tuan-tuan tak apa. Habis-habis ceramah, nasi bungkus tunggu lah. Saya tak tahu nak bungkus tak mana ni. Tapi saya suka. Orang tanya, Ustaz tak penat lah. Tak. Sebab apa saya suka? Sebab yang pertama, lagi jauh jemput saya, lagi saya suka. Sebab saya tak boleh tidur. Sebab tu saya boleh keluar malam-malam, tengok langit, tengok bintang. Sebab saya tak tidur. Bukan hari, bukan minggu, bukan bulan, makan tahun dah tak tidur. Tiba-tiba 2 tahun tak boleh ceramah, saya nak tidur di mana? Sebab selama ni saya hanya tidur dalam kereta. Saya boleh tidur dalam kereta. Pagi pergi tidur, balik kan tidur, relax tuan-tuan, dalam kereta saya tidur. Sampai di rumah tak boleh tidur. Jadi saya hanya menikmati tidur, tak sempat mimpi dalam kereta. 2 tahun PKP, ceramah tak ada. Lagi tak boleh tidur tuan. Susah hati oh. Dulu aku boleh tak tidur, naik kereta aku lunjur kaki, tidur lena. Macam tadi saya dari Ipoh, saya tidur. Saya kata tutup radio, aku nak tidur. Hampa jangan nyimbang pula. Dua-dua orang tu dia tak kata apa. Pak saya Ustaz Kazim tak tidur. Inilah waktu dia untuk tidur. Sebab tu saya suka ceramah.
Saya suka pergi ceramah sebab membolehkan saya menikmati tidur. Macam tuan-tuan senang tidur, tengah ceramah pun tidur. Kita ingat dia khusyuk, rupa tidur tuan. Saya ni dah bertahun tak boleh tidur. Maka dengan kenikmatan ceramah saya boleh menikmati tidur, walaupun tidur tanpa mimpi, tak apa. Tu pun bagi saya cukup dah. Dapat setengah jam, dapat sejam saya tidur pun cukup dah. Yang kedua saya kata, sebab saya suka bila mai dalam masjid orang semayang, mai dalam masjid orang berzikir, mai dalam ceramah di surau orang ni i'tikaf. Kita sekarang ni tuan-tuan sedang melakukan amal soleh. Niat i'tikaf satu, dengan penuh kasih sayang satu, berzikir lepas semayang berjamaah, berwuduk daripada rumah, niat pula nak menuntut ilmu. Bukankah ini amal soleh? Mengajak pula orang untuk berwakaf, bukankah itu amal soleh? Maka kata Allah, itulah orang terbaik. Ahsanu qawla, kata-kata yang paling baik. Nombor 3, kata-kata yang paling baik apa dia? Wa qala innani minal muslimin. Dia berkata, aku adalah Islam, aku serah diri pada Allah, I'm Muslim. Perkataan yang paling Allah suka apa dia? Bila awak mengatakan aku serah diri aku pada Allah, aku Islam. Tuan-tuan, kita ni hidup macam-macam, jumpa manusia. Saya duk berceramah ni macam-macam hak jemput saya selama 32 tahun tuan-tuan ceramah. 32 tahun. Tua lah. Tapi dia kata tak nampak tua. Tu yang pelik lah. Ustaz pakai awet apa? Tua-tua macam ni tuan-tuan jadi hero filem InsyaAllah lepas raya ni saya akan start berlakon filem. Bukan watak ustaz tangkap hantu, bohlam botol. Watak pelakon utama. Jadi makcik-makcik jangan lupa saksikan di Pawagam. Dengan Tok Imam pergi mengwayang sekali. Tinggal masjid kosong. Mana Tok Imam? Tengok wayang Ustaz Kazim. Ini tak bohong ni tuan-tuan, ni cerita betul ni. InsyaAllah penggambaran filem lepas hari raya nanti, hari Isnin. Tua-tua jadi hero malu. Okey. Jadi dalam filem ni akan dibuat cerita tentang hidup saya selama jadi penceramah. Mula-mula pengarah, penerbit, penulis skrip. Bila duk mesyuarat dengan mereka tu, Ustaz, siapa yang Ustaz rasa paling layak bawa watak Ustaz dalam filem ni? Saya kata yang tengok dalam filem pelakon ni hak muka macam saya ni Zul Arifin. Sama-sama dia orang tengok betul Ustaz ni gila ke apa ke? Zul Arifin kata muka macam saya, tak ke huru-hara Ustaz ni. Lah pengarah kata Ustaz yang muka macam muka Ustaz adalah Ustaz. Betul? Kalau gitu Ustaz lah jadi pelakon utama. Saya bukan masuk kelas lakonan. Sebab tu wartawan tanya baru ni, Ustaz dah masuk kelas lakonan ke? Tak ada. Tu macam mana nak berlakon? Tak tahu. Saya dah berlakon 32 tahun. Dalam ceramah saya berlakon macam-macam watak. Ada watak yang saya berlakon jadi Haji Bakhil. Menurut urat ini tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Nampak tak? Lama dah saya berlakon jadi Haji Bakhil. Kadang-kadang saya berlakon jadi Pak Malau. Jadi Pak Malau Sri Mersing. Sudahlah dah mak, perkara yang lepas jangan diulang kaji lagi dah mak, kata dia. Kadang saya jadi damak, kajang Pak Malau, kajang berlipat. Kadang saya jadi P. Ramli, kan? Jadi P. Ramli, Abang Ali, tunjukkan saya di mana pintu keluar. Abang Ali entah. Macam-macam cerita Kasim Selamat saya boleh ikut. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita lihat
Saya duk bercampur dengan macam-macam manusia. Kadang-kadang yang jemput saya, yang jumpa saya ni bukan Islam. Tak Islam. Belah-belah Sabah, orang bukan Islam jemput saya ceramah. Bila kita pergi, suami dia sambut, isteri dia sambut, anak-anak dia sambut. Suami dia pun salam. Terima kasih Datuk, terima kasih you datang. Orang bukan Islam menganjurkan ceramah agama. Pelik di Sabah. Kerana apa? Kerana abang dia Islam, mak menakan dia Islam, tok dia tak Islam, sepupu dia Islam. Ini masyarakat di Sabah. Perbezaan agama tak menjadikan mereka berpecah belah. Malah hidup aman, tenteram. Jadi dia kata, Ustaz, ini hari mak saya punya hari jadi. Okey. Mak saya Islam. Okey. Jadi saya mau hadiah dekat mak saya, satu hadiah istimewa, sebab mak saya suka tengok you dalam TV. Jadi saya bawa you datang sini ceramah depan dia. Saya panggil semua adik-beradik semua. Oh, anak dia yang tak Islam panggil ceramah agama untuk mak dia yang Islam sebagai hadiah hari jadi mak dia. Anak tak Islam, mak Islam, bayangkan. Duk dengar ceramah, mak dia gelak macam ni. Kita hak dia di Semenanjung ni pula, hak Islam pula benci ceramah agama. Jangan ceramah, tak dibenarkan ceramah, tak boleh ceramah. Hak Islam tak bagi. Di Sabah lain tuan-tuan, di Sarawak lain. Mereka kuat. Jadi bila isteri dia nak bersalam, terima kasih Datuk. Saya pun cakap, minta maaf, saya Islam, I'm Muslim, tak boleh salam. Oh sorry. I know. Cakap saya Islam, saya tak boleh salam. Kita boleh menikah, tak boleh. Bukan mahram. Berapa ramai yang bila suar tangan haram. Bila amoy boleh. Amboi. Hang kata tak boleh. Oh, tak boleh. Batal sembahyang. Amoy tak apalah, dia tak faham Islam, tak faham walau tak hang. Kena kat hang semua, betul semua. Tuan-tuan yang saya hormati, berapa ramai kita tak berani bercakap tak boleh Islam, tak boleh bagi minum arak. Minta maaf, kami orang Islam tak boleh. Minta maaf, kami tak makan babi. Minta maaf. Cakap saya Islam, saya tak boleh buat benda ni. Tapi sayang, dia dahlah tak mengaku dia tu Islam, dia memperakui pula perbuatan yang bukan Islam. Bila nak jadi orang terbaik? Kena cakap, kami orang Islam tak boleh buat benda ni. Kami orang Islam tak boleh makan benda ni. Kami orang Islam tak boleh terlibat dengan benda ni. Bos dia kata, Arifin, kau hiaskan pokok Christmas ya. Lagi 2 hari kita mau raya Christmas. Arifin cakap, bos, saya Muslim, saya tak boleh hias pokok-pokok ni kerana melibatkan agama bos. You makan gaji dengan saya tau. Betul, saya makan gaji dengan bos, tapi saya ada Tuhan lagi besar pada bos. Tak boleh bos. Haram bagi agama saya. Bos mau buat, bos buat sendiri. Saya bos mah, kata dia. Okeylah, kalau bos tak selesa kerja dengan saya, bos berhenti kerja. Eloklah tuan-tuan, dengan dia petang tu kena pecat. Dia suruh bos dia berhenti kerja, tuahnya ni budak tuan-tuan. Dia yakin bahawa Allah ada rezeki di tempat lain. Letak apa yang kau takut? Allah ada. Allah Maha Kaya. Adakah patut ustaz dia suruh saya jual arak? Saya tak mau. Saya berhenti. Pasal apa? Saya orang Islam ustaz. Haram ustaz. Dulu tak ada arak, lepas tu dia suruh jual arak. Saya tak mau. Allah Maha Kaya ustaz. Mana-mana Allah boleh letak rezeki bagi kat saya. Oh, ni dia kata-kata yang terbaik. Dulu kalau tuan-tuan ingat, ada satu wabak, bukan wabak Covid ni. Sebelum wabak Covid ni, tahun 90-an, nama dia Japanese Encephalitis nama dia. Dalam bahasa kita, nyamuk Jepun. Tapi bahasa sedap lagi, Japanese Encephalitis.
iaitu penyakit yang datang daripada bawaan babi. Makan mati. Penyakit Japanese JE cukup top masa itu. Mula-mula kat Negeri Sembilan, mai kat Ipoh. Jadi tuan-tuan, saya ni waktu tu saya nak kata apa? Nak kata penceramah lah, tapi lebih kepada jenis sukarelawan, jenis main rempuh punya orang ni. Bukan macam sekarang nak rempuh apa, badan kurus lah. Dia kena rempuh, dia tak bangun. Dulu jangan tuan-tuan. Kita saya jumpa dua orang yang saya paling tak boleh lupa. Satu, jaga kilang babi, pusat ternakan babi, dan dia Melayu. Saya tanya, abang, tak boleh bang, benda ni haram. Abang main kerja sini, abang dapat pendapatan haram bang. Abang cari kerja lain bang. Tak, kalau ustaz boleh bagi saya 1,600, saya berhenti sekarang tak? Ustaz boleh bagi saya sebulan 1,600? Tak boleh kan? Tak boleh duduk diam-diam. Bukan saya makan pun. Saya tak makan pun mendatang tu. Saya hanya jaga keluar masuk babi je. Saya kira berapa babi yang Syamsi duk kira yang tu je. Ui, garang. Yang kedua, yang saya jumpa apa? Juru make-up mayat. Kalau setakat kita di Melaka ni panggil apa, yang urus mayat panggil apa? Negeri Sembilan kita panggil apa? Noja nama. Yang duk urus mayat, mandi mayat, orang Islam tak apa. Dia menguruskan mayat bukan Islam. Pakai tie, pakai kot, mayat tu disolek, bubuh dalam keranda. Dia make up mayat, orang bukan Islam. Kalau mayat tu accident, muka ni nak bagi hilang paruk tu macam mana? Kalau muka tu tak apa nak senyum, dia nak bagi senyum macam mana? Dia make up, bukan make up artis, make up mayat. Saya kata, abang, tak sahlah abang terlibat dengan kerja tu. Urusan agama dia orang, kita suruh dia orang uruskan. Abang cari makan dengan sini, kita orang Islam bang. Mai saya ajarkan pada abang macam mana nak mandi mayat orang Islam, pun abang boleh dapat income juga. Kain kapan macam mana, sat lagi nak mandi mayat macam mana. Sekarang ni abang, banyak orang rumah flat. Saya cakap kat dia, sekarang orang kita duduk rumah flat, macam mana nak turun mayat daripada flat atas tu, nak turun ke bawah, nak usung dengan tangga. Tak larat kita, tak larat, kena naik lift mayat tu. Dia berdiri, kita berdiri sebelah mayat, kita tengok dia hentak. Dia bukan boleh usung dalam lift, tak cukup kaki. Sebab itu kadang-kadang mayat yang mana meninggal, dia tak nak naik atas dah, dia pergi ke surau dekat bawah tu. Kadang-kadang surau sempit. Saya cadangkan abang beli van, beli lori, mandi mayat dalam lori bang. Ada air siap-siap dalam lori tu, ada tempat mandi dia, ada tempat kapan dia. Sebelah ni tempat mandi, sebelah ni tempat kapan. Orang lain tutup, tak ada apa. Keluar-keluar mayat dah habis kapan dah. Abang boleh buat bergerak. Khidmat mandi mayat bergerak. Selesai masalah. Orang bagi laluan. Parking senang lah pak. Ada mayat, senang bagi parking hentak ni. Dia tak boleh lah kita kata bahawa nak mandi mayat ni buat di rumah ke apa semua tak. Kelengkapan tu siap dengan van, dengan lori sekali. Tak payahlah abang buat. Pergi uruskan mayat orang bukan Islam. Kita orang Islam bang, ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Maka bila engkau kata waqala innani minal muslimin, aku orang Islam, yang ni aku tak boleh buat. Aku orang Islam, yang ni aku boleh buat. Kata Allah, itulah perkataan yang paling aku suka sekali. Tuan-tuan yang saya hormati, yang keduanya tuan-tuan, kelebihan yang pertama saya sebutkan tadi, bersedekah ini dapat mengelakkan kita daripada
mati dalam keadaan buruk. Dengan sedekah ni mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Dengan sedekah kita ni hari ni hari Jumaat. Tuan-tuan sedekah pada masjid tadi, Allahu Akbar. Saya kadang-kadang saya setuju, kadang-kadang saya tak setuju. Saya ni dulu naib pengurusi masjid, timbalan pengurusi masjid, merangkap imam satu. Saya tengok lepas habis sembahyang Jumaat, jawatankuasa masjid akan kira duit. Dia longgoknya duit dekat depan tu dengan tabung-tabung lontar. Maka bersilalah 4-5 orang dengan kain pelekat duduk kira duit. Kemudian apa yang ditulis dapat ditulis dekat penyata. Kutipan Jumaat RM100, RM1,000, RM800. Tuan-tuan, orang yang jahat ni, niat jahat dia macam-macam. Pertama apa dia niat dia? Cara dia, modus operandi dia. Pertama, dalam kita tengah duk kumpul duit, duk kira duit tu, dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tak duit RM50? Ada, kenapa? Saya tersilap, saya nak bagi RM5. Tersilap poket, terambil RM50. Minta balik RM45. Kena pula benda hari tu lurus. Iya ke ya Allah? Satu, dua. Jahatnya tuan-tuan. Sebab tu kalau ada orang minta macam tu, minta maaf. Tak boleh diterima balik. Saya suka kalau tuan-tuan fikir dalam bilik tu imam lagi selamat. Ada pula datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya beg tangan hilang. Saya nak balik Terengganu ni. Tak ada duit nak beli tiket bas. Tolonglah encik, tolonglah saya. Nak balik ke mana? Kuala Terengganu. Kita kata, Samad, kau bawa dia ke stesen bas, kau beli tiket bas. Saya bukan nak tiket bas, saya nak duit. Kata nak balik Terengganu. Bila kita nak belikan tiket, dia kata tak, saya tak nak tiket bas, saya nak duit. Maknanya kelentong. Sebab tu orang yang jaga duit, orang yang jaga masjid ni tuan-tuan, kena cerdik sungguh. Kadang-kadang lagi jahat modus operandi dia. Dia tengok kutipan yang ditulis. Itu yang saya tak setuju tu. Saya setuju ditulis, ada kalanya saya tak setuju. Kena masjid yang dapat 25,000 sehari tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok ada masjid yang dapat kutipan Jumaat RM25,000 satu kali Jumaat? Masya Allah, subhanallah, barakallah. Banyaknya 25,000. Belah-belah Johor. Saya tak sebut di tempat dia. Masjid pun besar, kawasan pun elit, anak-anak muda ramai, orang pertengahan umur ramai. Saya tengok-tengok 25,000, 27,000 sekali Jumaat. Kita pula RM27.50 sekali Jumaat. Ustaz ni bohong. Saya tak bohong. Saya ada berapa ribu masjid saya pergi tuan-tuan. 30 tahun saya ceramah. Saya tengok ada masjid yang kutip Jumaat dia RM7.90. Macam bomo je, RM2 suku. Allahu Akbar. Jadi ada orang yang nak merompak, dia tengok banyak duit ni. Kemudian dia tengok pula pengurusi Ustaz Yusof, timbalan pengurusi Ustaz Kazim. Dia tengok bendahari pula Haji Mat. Kemudian dia pun buat nyembang dengan jawatankuasa, dengan jemaah. Haji Mat tu kerja apa? Oh, Haji Mat bendahari ke? Dia dulu postman. Oh. Anak dia apa orang? Anak dia apa orang, Din? Anak dia 2 je, lelaki perempuan. Duduk di mana ya anak dia? Di KL. Oh. Isteri dia? Isteri dia ada lagi. Oh, dia lama dah pencen dah. Dia jadi bendahari pun dah dekat 15 tahun. Kira-kira dia dah 70 tu. Nampak? Pencuri ni simpan maklumat. Dia tengok bendahari balik, dia ikut di belakang. Sampai di rumah, Assalamualaikum. Haji Mat. Waalaikumsalam. Siapa ya? Haji takkan tak kenal. Tak perasan.
Tuan Haji kan dulu postmaster, saya postman. Sudah tuan. Dia cerita betul pula tu, anak ada 2, isteri tak apa sihat, Haji dah pencin 15 tahun. Betul pula. Memang kerja postman. Masuk. Dipaunya Tuan Haji tuan. Dia paunya bendahari tu. Duit kutipan Jumaat lebuh tuan. Ini jenis tu. Sebab tu ada benda yang kita kena tulis, ada benda tak payah tulis. Simpan je bagi kat jabat agama yang report. Sebab bukan semua orang yang datang sembahyang ni hati dia baik tuan. Ada yang hati busuk. Dia tengok orang dah bekalkan nasi bungkus apa di bawah, dia tengok. Dia datang naik kereta, dia buka bonet, cepat-cepat dia lari. Nasi bungkus pun dia curi tuan. Yang ni yang saya duk jumpa. Ada yang buka puasa di balai lintang masjid. Pengurusi masjid umum diminta kepada semua jemaah, jangan makan nasi dulu, makan kurma je. Selepas sembahyang maghrib baru makan nasi. Tuan-tuan, bila habis sembahyang maghrib, makcik-makcik ni pergi nak makan, lauk kena cilok. Tinggal mangkuk je. Menangis rupa-rupa. Udahlah kita tak makan dari pagi. Nak makan kena hilang pula. Lauk pun dicuri tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Apa kejadah ada kebulur orang kita ni tuan-tuan ni. Itu belum masuk lagi pencuri kehormat. Waktu buka puasa begini, duduk bersila 5-6 orang satu talam, dia boleh buat keluar tapawai dia ambil siap-siap. Kita tengok dia ambil. Engkau ambil ni buat apa? Buat balik ke rumah, nanti lepas tarawih nak makan. Habis tu kita orang, itu ada makan lah. Kebalikan je. Ada tuan-tuan. Siap-siap teh tarik tu pun dia bubuh dalam plus, buat balik bungkus dalam beg. Itu nama dia pencuri terhormat. Yang ni paling banyak bila buat korban. Buat korban lembu tu paling banyak. Anak tunggu balik pagar tu. Dia simpan bawah peha dia. Sekali potong, simpan. Sekali potong daging, simpan. Kemudian bulan masjid, dia lempar. Anak dia pula keeper sekolah. Pum, tangkap tuan. Dapat pula tangkap tu, daging tu. Inilah tuan-tuan yang kita jumpa dalam sehari-hari. Sebab tu macam mana nak membentuk masyarakat ni supaya jadi baik. Itulah dakwah. Dan dakwah orang kita tak pernah berhenti. Ada dakwah nama dia khutbah. Ni dakwah ni. Nama je berbeza. Nama dia apa? Khutbah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Khutbah tu dakwah, da'a tu. Cuma nama dia lain, nama dia khutbah. Sebab tu orang yang nak baca khutbah ni kena kemas. Kena kemas. Sebab waktu khutbah ni ialah tengah hari. Landing time. Ngantuk. Tambah masjid tuan-tuan pula aircon ada, cantik punya. Dapat pula tiang, bagus punya pot. Nah elok tuan-tuan. Kena tu imam pula alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Turun tidur tuan kita ni. Harga kita ni tuan-tuan ni. Sebab tu nak baca khutbah ni kena kemah. Apa khutbah pun, khutbah nikah ke, khutbah Jumaat ke, khutbah raya ke. Ni tak lama lagi khutbah raya. Masya Allah, anak-anak rantau balik. Anak-anak perantauan balik ke Gemas nak sembahyang di masjid kita. Bagi yang terbaik. Ada anak di luar sana yang kerja engineer, ada yang duduk di Kuala Lumpur kerja lawyer, ada yang duduk di Kuala Lumpur tu di Shah Alam niaga pasar Ramadan. 4 jam orang beratur dia beli nasi. Punya laku dia. Dia balik kampung. Kalau saya jadi pengurusi, kalau saya jadi tukang baca khutbah, saya kata apa?
Anak-anak muda, anak-anak rantau. Ustaz ni gemas bukan rantau. Anak perantauan lah. Payah betul. Dia duk faham rantau-rantau lagi Ustaz ni. Anak-anak perantauan yang balik, bersyukur kita pada Allah. Tahun ini kita boleh balik kampung. Bergaya bersama insan tersayang. Saya sebagai imam di masjid ni nampak kereta tuan-tuan bermacam-macam. Ada yang BMW. Yang pakai BM tu angguk. Aku lah tu dia. Ada anak bangsa saya yang pakai Mercedes. Wah, alhamdulillah, saya bangga jadi orang gemas. Yang mana anak-anak kita berjaya belaka. Makcik belah sana cuit kawan dia. Anak saya lah pakai Mercedes tu. Mata kejap pejam, kejap buka, kejap pejam buka. Tuan-tuan, bantulah masjid kita. Itu dia. Ni masjid Jami' kita ni, bantulah. Masjid inilah yang telah berusia hampir 100 tahun. Berjasa pada mak kita, berjasa pada bapak kita, berjasa pada kita. Di masjid inilah dulu kita kecil-kecil berlari, bermain, bersemayang. Di kecil-kecil inilah waktu, di masjid inilah waktu kita kecil. Semayang tarawih di sini. Waktu semayang punya bising, habis-habis semayang diam. Salam sekali dengan imam pula. Assalamualaikum. Siapa dia yang berlari tadi? Budak-budak mana? Bila waktu tahiyat elok diam. Ni Upin dan Ipin. Tuan-tuan, apa salahnya tuan-tuan yang datang balik pada hari ini, tuan-tuan bagi sumbangan untuk pengajian di masjid. Jasa tuan-tuan sangat kami hargai sebagai anak jati gemas. Yang kedua tuan-tuan, sekolah agama gemas kita nak buat surau, lagi tak cukup 400,000 je. Tuan-tuan yang datang sini yang menjawat jawatan besar di Kuala Lumpur, yang mempunyai kenderaan yang mewah, yang mempunyai pendapatan yang bagus, tolonglah sekolah kita. Kita hanya perlu 400,000 saja lagi. Kalau 40 orang, bagi seorang 1,000, bagi seorang 100,000, bagi seorang 10,000, dapat dah, cukup dah. Ini dia tuan-tuan, nama dia dakwah khutbah. Ada dakwah namanya talqin di kubur. Jarang orang panggil ceramah perdana di kubur. Jarang tak? Datanglah beramai-ramai. Okey, sempena dengan kematian Pak Mat Tempe. Ceramah agama di kubur disampaikan oleh Ustaz Kazim. Jarang. Sebab tu dia tukar nama dia talqin. Talqin ni ada dua. Satu, talqin orang nak mati. Kita ajar dia mengucap la ilaha illallah. Yang kedua, talqin di atas kubur, menetapkan. Talqin tu makna dia menetapkan pendirian. Tiada Tuhan melainkan Allah. Diberi ingat waktu dia nak mati, dan diberi ingat waktu dia dah mati dalam kubur. Ingat, yakinlah kamu, sebutlah kamu la ilaha illallah. Tu nama dia talqin. Tapi orang sekarang pula dia kata talqin tu bid'ah. Ni masalah. Padahal itu bentuk dakwah, bentuk ceramah. Ceramah di kubur. Sebab apa? Sebab yang mati itu mak rempit. Maka yang datang ziarah pun kawan-kawan dia. Datang bawa helmet, dengar khutbah, duduk atas helmet, dengar talqin. Saya tak ceramah pada si mati, saya ceramah pada yang hidup. Rapat-rapat sikit, suara saya tak ada ni, suara sakit, rapat sikit, rapat. Oh, pakat rapat. Masa itulah saya bencur. Hari ini kita kehilangan sahabat kita. Dialah yang paling banyak bersahabat dengan kita, bergurau dengan kita. Seorang yang baik, seorang yang ramah. Dan hari ini dia meninggalkan kita buat selama-lamanya. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita yang dikebumikan sekarang, apa rasa? Bukan dia, kita. Itu nama dia talqin. Maka dikiaskanlah kepada si mati itu. Nanti akan datang malaikat kepada kamu. Janganlah kamu takut dan kamu gentar. Mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Maka jawablah dengan lidah yang fasih dan lancar, Allah Tuhanku.
Cuba kita jadi mayat, dengar orang baca macam tu. Kazim bin Ilyas, apabila datang malaikat kepada kamu, janganlah kamu gentar, kerana pun mereka makhluk Allah seperti kamu. Kalau kita jadi mayat, kita kata apa? Kau senang nak cakap, kau duduk kat atas, cuba duduk bawah ni, tengok pandai-pandai nak sound orang. Sebab tu kita tak sound dia, kita sound pada orang yang datang. Kadang-kadang tuan-tuan, dakwah ni kena ada 4 orang, 3 orang baru jadi. Nama dia forum. Kadang-kadang dakwah ni 2 orang, seorang tanya, seorang jawab, seorang tanya, seorang jawab, tu nama dia diskusi. Jadi perkataan dakwah ni banyak. Ada yang Nabi buat di zaman dulu, ada yang Nabi tak buat di zaman dia. Yang Nabi tak buat tu forum perdana macam kita. Adakah forum perdana tu bid'ah? Termasuklah dakwah ni tuan-tuan, sampai pada satu tahap bulan Ramadan boleh buat ceramah pukul 6-10. Pelik tuan-tuan ni, saya pelik tuan-tuan. Tuan-tuan ni tak letih kan? Tak letih Ustaz. Kami bukan bercakap. Rumah saya dengan masjid pun 10 minit Ustaz. Ustaz 5 jam. Yang letih Ustaz. Saya tak letih, saya kata. Sebab saya nak tidur. Saya suka bercakap. Kalau saya tak sihat, kalau saya lembik tuan-tuan, lembik tak sihat, bagi mikrofon, sihat. Ubat penyakit saya ialah mikrofon. Ada orang tanya pula, Ustaz, mikrofon tu kena rebus dulu ke macam mana? Rebus dulu, kena minum air dia. Ada soalan macam itu. Tuan-tuan yang saya hormati, yang kedua, kelebihan sedekah tadi. Yang kedua ialah menutup pintu-pintu keburukan kita. Dengan sedekah ni Nabi kata apa? As-sadaqah tasuddu sab'ina baban minas su'. Dengan sebab engkau bersedekah, ditutup 70 pintu daripada pintu keburukan kita. Allah tutup aib kita. Kita ni nampak baik sebab Allah tutup aib. Cuba Allah buka aib kita, macam-macam aib kita. Tak usah duk katalah kita lebih sempurna daripada orang lain. Jangan cakap. Kita lebih teruk pada orang lain. Kalau abang-abang rajin lah tahun depan, akak-akak kalau rajin tahun depan, datang sekolah saya bulan Ramadan. Sejak dari malam pertama sampai malam akhir, insya-Allah kami buat qiyamul lail. Setiap malam sudah 16 tahun. 16 tahun tuan-tuan. Baru ni kita buat seminggu ni, semua sakit. Hak baru datang sebulan 2 bulan ni demam. Pak saya tak pernah buat. Setiap malam qiyamul lail. Lepas qiyamul lail subuh kuliah, pukul 8.30 kuliah sampai pukul 12. Lepas zuhur tadarus sampai asar. Dia orang dah tua, tak larat uzur semua. Tak larat. Tapi mereka tetap semangat sampai dapat habis duduk di sekolah saya no. Okey, 10 malam terakhir siapa yang datang? Kebiasaan dia. Tahun ini pun datang lagi 10 malam terakhir. Yang datang ni tuan-tuan, golongan lemah lembut. Tak suka tau. Itu. Satu sah tu dia orang je. Pondan. Kalau pondan tua tak apa, dah bertobat, dah berubah. Ni pondan hak muda ni, jalan lembu mai sembahyang. Ustaz lagi aku salah ke batal sembahyang pula ni. Kita duk perasan dia tu perempuan. Bayangkan, dengan lawa dia, rambut dia, pakai jubah dia pula, Allah, dada pula ada. Aduh, takkan kita nak suruh potong dada dia?
Kak pergi balik rumah pergi kerak mana betul lu kak abang weh. Depa pakai silikon, depa pakai suntikan. Tapi mereka nak berubah. Mereka perlukan tempat untuk berubah. Tuan-tuan tahu lah apa masalah depa bila berubah? Bila dia orang pakai baju Melayu, kain pelekat pergi semayang, orang di surau ngusik. Jalan-jalan rap betul. Melompat hamba Allah tu. Hai. Tak guna betul. Kemudian dia buka gelak. Rupanya hak mari surau yang datang ke masjid ni gatal loh entah ni. Janganlah macam itu. Itu sebab mereka lari. Dulu kita duk dengar cerita Tok Imam ni bila semayang, makmum bila semayang pakai kain pelekat, tak pakai spender. Itu orang tua-tua dia tak suka pakai seluar dalam. Bila dia rukuk, dia sujud, kain pelekat dia masuk celah-celah punggung. Elok je masuk dulu tu. Yang budak duk belakang duk geram tengok tu, dia tarik kain buat keluar tu. Itu cerita zaman dulu. Tuan-tuan datang sekolah, mereka nak berubah. Saya menyembang, saya layan dia orang, saya selesaikan, bagi duit kat dia orang, bagi kerja, bagi bisnes. Tapi tak buatlah dalam FB. Saya tanya dekat dia, berapa lama jadi pondan? Daripada tingkatan 4 jadi pondan lah. Pasal apa nak jadi perempuan? Bukan seronok jadi perempuan tau. Perasaan ustaz tak tahu perasaan kita orang. Pengalaman, dia kata pengalaman dia ialah orang putih nak kahwin dengan dia. Dia jantan, Mak Saleh pun jantan, nak kahwin dengan dia dapat $100,000. Lepas tu, you kahwin ke? Tak nak lah. Dia suruh I berlakon filem lucah. Tak nak I. Bayangkan tuan-tuan, ada tak kawan you yang buat duit ustaz? Siapa yang tak nak ustaz? Ni dunia kita sekarang ni tuan-tuan. Sebab tu saya minta pada ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, tolong ajar anak kita jadi lelaki. Sebelum dia keluar daripada sekolah, sebelum dia keluar daripada rumah, dunia mengajar dia jadi perempuan. Tolong bagi dia jadi jantan di rumah. Sebab bila dia keluar daripada rumah, potensi dia untuk jadi perempuan cukup cerah. Dia seronok. Itu keburukan dia. Kita ada tak keburukan kita? Ada. Tapi Allah tutup, Allah tutup, Allah tutup. Keburukan kita duk seorang-seorang, keburukan kita dengan isteri kita, pukul dia, sepak dia, terajang dia, tak bagi nafkah pada dia. Keburukan kita dengan suami kita, dengan orang lain kita layan, bukan main lagi. Kita ni kan kelab kaum ibu, apa-apa pun ke depan, orang mati pun kita ke depan, berzanji pun kita, marhaban pun kita. Tapi suami di rumah terabai. Mentang-mentang lah kita AJK, baju uniform sama je. Nak ke mana tu Leha? Nak berjanji kejap. Atau nasi dah masak belum? Ya Allah, COD lah bang. Oi. Cot boleh, cot. Dah lah. Orang lama nunggu nak berjanji ni. Sian laki dia tuan-tuan. Bila laki dia menikah lain, dia cot pula perempuan tu pula. Macam ni aku pergi makan kedai tom yum lah, senang. Ada isteri pun tak bela aku. Pergi kedai tom yum. Abang, makan apa abang? Muka putih, tangan gelap. Mak nasi paprik ada? Ada. Siapa masak? Saya lah. Sudah tuan-tuan. Umur pula 65 panggil abang. Buang ke pihau bulan bukit. Nikah dengan Menah Siam tu pula dah. Sebab tu ingat tuan-tuan, kita ada aib kita.
Maka salah satu cara Allah Ta'ala nak menutup aib kita ialah sedekah. Ni tabung-tabung yang diedarkan ke, wakaf-wakaf nanti nombor akaun dia. Tuan-tuan ni, ya Allah tutuplah aib aku ya Allah. Takut aib kita keluar waktu hidup. Takut aib kita keluar waktu mati. Dan takut aib kita terbit waktu dah mati. Sebab tu Allah, doa yang kita baca tu, Allah mahtimna, Allah mala tahtina bang. Tu kita minta tu, ya Allah jangan kau datangkan fitnah selepas daripada aku mati. Sebab ada aib yang timbul selepas mati. Subhanallah, masya-Allah tuan. Ada aib yang timbul masa mati. Saya pernah jumpa orang-orang yang mati itu menakutkan tuan-tuan. Anak dia pergi kedai beli arak. Anak dia suap pada bapa dia yang sedang sakit. Sebab bapa dia minta arak dan mati dalam keadaan minum arak. Ini yang saya jumpa. Hidup dia tiap-tiap hari minum arak, dia tak boleh berpisah dengan arak. Anak dia tengok dia gelisah. Bapa nak apa? Aku nak arak, aku nak. Anak pergi beli, bagi minum, baru tenang. Mati dia tuan. Ada satu kubur yang saya pergi, batu nisan tu kayu. Sementara batu belum siap, kayu tu terbakar dari dalam. Kayu terbakar daripada dalam. Tuan-tuan tahu tak, ada cara yang nak memadamkan api dalam kubur, ialah sedekah. Inilah kekuatan kita bila kita faham sedekah. Sebab tu saya buat skrip filem, saya buat buku. Dalam tu saya cerita benda-benda yang saya jumpa untuk pengajaran kita. Pengajaran saya, yang paling saya takut, apa yang saya jumpa, apa yang terjadi pada orang, tah nanti bila saya mati jadi dekat saya pula. Waktu tu siapa nak tutup aib saya? Siapa yang nak bersihkan saya? Sebab tu biarlah aib kita terpadam, tertutup sampai kiamat. Dan cara memadamnya ialah dengan berwakaf, dengan bersedekah. Dan yang terakhir tuan-tuan, malam tadi saya ada program dengan 3 orang artis. Hakim Rosli, penyanyi Hakim Rosli ni. Kemudian Atu Zero yang rambut panjang, pak lawak, Sabah, rambut macam Mo Salah. Satu lagi Hazman. Saya dengar dia orang cakap, Atu ni tuan-tuan orang Sabah, dia senang, dia boleh dapat senang, dia bawa duit dia tolong orang kampung dia, kawasan dia. Dia belikan bot untuk nelayan, buat rumah untuk orang. Dia kata, Ustaz, kesenangan saya kongsi dengan orang-orang kampung saya, Ustaz. Sekurang-kurangnya dia kata, setiap kali dia balik, dia bawa roti gardenia buat balik ke Sabah. Saya waktu saya mula-mula ceramah di Sabah, di Sarawak, saya duduk heran, pasal apa mereka ni sekali bawa roti banyaknya. Dia kan bawa baju, bawa roti gardenia, naik berterbang tu. Negong ke? Ke kenuri ke apa? Mulut saya pergi tanya, banyak roti? Sana tak ada gardenia. Oh, roti gardenia kat Semenanjung je Ustaz. Orang kami nak rasa juga, nak cari roti yang halal. Oh, bila balik tuan-tuan, dia bagi dekat orang, orang punya seronok dapat roti gardenia ni. Kita bila tengok roti gardenia, menong tengok tak? Dia orang lain. Tuan-tuan, dengar apa yang dia cakap.
Walaupun rambut dia panjang macam Mo Salah, tapi apa yang dia cakap tu, dia kata kita tak tahu Ustaz, apakah amalan yang membolehkan kita masuk syurga. Mungkin sedekah RM1 kita, mungkin sedekah kurma kita sebiji, itulah yang menyebabkan kita masuk syurga. Kita tak tahu Ustaz, jadi kita sedekah saja Ustaz. Apa yang Tuhan nak bagi masuk syurga, Alhamdulillah Ustaz. Lah, itu atu yang kita duk gelak kat dia. Hazman, dia kata kalau saya boleh cerita pengalaman saya nak cerita bagaimana sedekah itu tidak akan mengurangkan harta, malah menambahkan harta. Cuma saya minta, kata dia, jom kita sedekah supaya menambahkan dan menjadikan kita tak miskin. Sekarang dijemput Ustaz Kazim menutup program kita malam ni. Saya sebut, saya kata apa? Berapa ramai pak lawak yang kekal, berapa ramai pak lawak yang tak kekal. Tapi pak lawak yang ingat pada sedekah, insya-Allah nama dia setiap hari keluar dalam televisyen. Pelakon yang akan keluar ni, cuba tanya dia, apa amalan kamu? Amalan mereka ialah rajin bersedekah. Petua murah rezeki ialah bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Itu petua dia. Dan Nabi sebut, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Jangan takut. Okey, jangan takut. Jom tuan-tuan, kita tolong sekolah kita, kawasan kita, sekolah agama kita. Kalau hari ni tuan-tuan tak bawa duit, esok lusa pun boleh. Anak 5 orang minta seorang 200, mak nak wakaf atas nama korang juga. Satu keluarga bagi 1,000, dapat 400 keluarga, cukup 400,000. Simple hidup tuan-tuan. Jadi takkan tuan-tuan saja menderma, saya pun nak wakaf juga. Jadi untuk bahagian saya bagi untuk sekolah RM1,000 petang ni, untuk sama-sama share, untuk cari pahala dalam bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan dilipat gandakan sedekah kita. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, saya dah berceramah 1 jam setengah. 1 jam ceramah ni, 1 jam setengah ni tuan-tuan, sampai nilai dah kalau berjalan kaki naik kereta ni. Tapi saya tetap di sini. Kita doakan mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan kita sempat menghabiskan Ramadan sampai habis. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, sembahyang kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita. Dan mudah-mudahan puasa kita ni menjadi perisai daripada api neraka. Kita doa juga mudah-mudahan raya ni anak-anak kita boleh balik, selamat perjalanan mereka pergi balik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara negeri kita, negara kita daripada wabak dan musibah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.